Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada muka surat 73. Muka surat yang ke-73. Kita berada pada tajuk Ya'juj dan Ma'juj yang terakhir, bab yang terakhir. Kita baca dah pada kuliah kita bulan lepas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut pintu-pintu kepada Ya'juj dan Ma'juj telah pun terbuka lubang-lubangnya. Kata Siti Zainab, isteri kepada Rasulullah, apakah bala besar yang mahu datang mengenai orang-orang Arab? Kerana Nabi sebut, celakalah bagi bangsa Arab, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarabah. Celakalah bagi bangsa Arab. Jadi Siti Zainab bertanya, apakah makna celaka yang akan kena kepada orang-orang Arab itu? Lalu sabda Nabi, futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi wa aqada ashran. Telah terbuka dan telah tembus pada hari ini sedikit daripada empangan, sedikit daripada sekatan Ya'juj dan Ma'juj yang telah diperbuat oleh Zulkarnain seumpama besarnya ini. Kata Nabi, hari ini tembok yang dibina oleh Zulkarnain telah pun pecah, telah pun tembus sebesar ini, kata Nabi. Lalu ditunjukkan tangannya berupa bulat seperti sipir, iaitu ditemukannya hujung ibu jarinya dengan hujung jari telunjuk, kemudian diangkatnya menunjukkan besarnya lubang yang telah tembus itu. Nabi ambil jari telunjuk dan jari ibunya Nabi buat. Nabi kata lubangnya telah terbuka sebesar ini. Nabi tunjukkan lubang Ya'juj dan Ma'juj itu telah terbuka. Maka daripada hari tembus itu berkatalah setengah Ya'juj itu kepada setengah yang bekerja. Bila hari itu terbukanya lubang-lubang Ya'juj dan Ma'juj tadi, orang sama-sama Ya'juj dan Ma'juj berkata setengah mereka. Bila lubang dah terbuka, dia kata apa? Marilah kita kembali pulang. Biarkan besok hari boleh kita besarkan lubang ini, boleh kita keluar. Dah berlubang sikit, mereka pun balik tidur rehat, tengok astro ke apa balik. Kemudian daripada mereka balik, mereka datang pula keesokan harinya, mereka tengok lubang yang mereka gali semalam telah pun terkambus semula. Lalu mereka korek lagi. Bila korek dah berlubang balik, mereka balik semula berehat balik pula ke rumah. Besok pagi datang, terkambus lagi, korek lagi, balik besoknya datang balik berkorek, tengok-tengok kambus lagi. Sehinggalah kata Rasulullah, sampai kepada satu masa, hingga sampai masa Tuhan hendak mengeluarkan mereka itu, tiadalah lagi mereka itu tumpak lagi. Maka dapatlah mereka itu meneruskan kerjanya, meluaskan lubang itu sampai boleh mereka keluar dengan senang, mengamuk memakan apa sahaja isi bumi. Sampailah satu ketika apabila Allah Ta'ala izinkan mereka keluar, maka mereka boleh gali lubang, lalu mereka keluar mengamuk memakan segala apa isi bumi ini. Jadi ulama-ulama sebut tarikh mereka keluar itu apabila tidak ada lagi azan-azan berkumandang di masjid di surau, tidak ada lagi orang berjemaah sembahyang di rumah-rumah Allah, tidak lagi orang menyebut nama-nama Allah dalam masjid-masjid. Maka pada saat itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Baik. Manakala didengar oleh Siti Zainab akan sabda Nabi yang sedemikian, besar bala yang turun ke atas orang-orang Arab, maka ia pun lalu bertanya. Qalat Zainab, qultu ya Rasulullah,
afanahliku wa finas salihun. Adakah, kataku ya Rasulullah, adakah kami akan binasa padahal di dalam kami itu ada beberapa banyak orang-orang yang soleh yang meminta doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya jauhkan kami daripada segala bala. Siti Zainab tanya, adakah orang-orang ni, orang-orang yang beriman, adakah kami juga akan ditimpa dengan bala? Sedangkan banyak orang bersoleh, orang yang beriman yang doa minta jauhkan daripada bala bencana. Adakah bala tetap akan turun kepada kami sedangkan masih ada lagi orang yang beriman? Ada orang yang mengunjungi masjid, ada orang yang lagi sebut nama Allah. Tidakkah Tuhan mengkabulkan doa itu jikalau banyak pula orang-orang maksiat di dalam orang-orang soleh? Memang orang buat maksiat banyak, tetapi orang yang soleh juga ramai. Adakah bala akan sampai? Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala na'am idza kathural khubuth. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena kebinasaan jua sama-sama orang yang berbuat ibadat, yang berbuat maksiat, tak kala banyaknya maksiat. Nabi kata kena juga orang yang buat ibadat, kena juga bersama-sama dengan orang yang berbuat maksiat, kerana maksiat itu menjadikan tiada makbul doa sekalian orang-orang yang saleh. Jika maksiat mengatasi ibadat, jika orang yang jahat mengatasi orang yang baik, bala tetap sampai. Bukan setakat bala Ya'juj Ma'juj, apa juga jenis bala, baik gempa bumi juga. Walaupun ada orang baik di negeri itu, doanya sentiasa dipanjatkan kepada Allah, tetapi kalau maksiat telah bermaharajalela, jalan. Ada orang tanya, Ustaz, apa cerita gempa bumi di Bam di Iran? Itu ujian daripada Allah bagi orang yang beriman, bala pada orang yang kufur kepada Allah, yang engkar pada Allah jadi bala. Itu nak cerita hak Allah, dia nak buat macam mana pun suka dia lah. Dia nak bagi terbalik bumi ke, dia nak bagi tenggelam bumi, itu hak Allah. Yang keempatnya itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Buatlah tamadun hebat macam mana pun, kalau Allah kata turunkan gempa bumi skala 5.6 skala Richter, untung juga kuasa Tuhan. Buatlah kehebatan macam mana pun. Ada orang beritahu, Ustaz, di Bam di Iran tu, yang kata gempa bumi itu tempat tu mereka menyanjungi Sayyidina Ali lebih daripada menyanjungi Rasulullah. Mereka mengagung-agungkan Syiah lebih daripada mengagungkan Rasulullah. Wallahu a'lam, tu saya tak tahu lah. Ni ada orang beritahu. Jadi Allah turunkan bala pasal mereka ni duk sanjung hak lebih, duk sanjung Sayyidina Ali lah, duk kutuk Nabi, duk kutuk Aisyah, kutuk Abu Bakar dan sebagainya. Wallahu a'lam, tu saya tak berani komen. Tapi itulah komen yang 4. Ujian bagi orang yang beriman. Sebab tu kita tengok dalam gempa bumi di Iran, masjid tak runtuh. Di sekeliling tempat tu runtuh, masjid berdiri gagah. Yang keduanya bala bagi orang yang jahat dengan Tuhan. Kerana kita lihat budaya-budaya kebaratan telah masuk kepada beberapa bahagian di negara Iran. Remaja-remaja mereka tidak lagi berpakaian seperti mana pakaian tradisi orang Islam. Kita tengok apabila Iran main di pertandingan Piala Dunia, macam mana remaja-remaja Iran pakai, menyokong pasukan Iran. Dan dalam satu artikel yang dikeluarkan baru ini menyebutkan bahawa remaja-remaja Iran mengatakan bahawa mereka tidak sanggup menunggu sampai berkahwin baru nak merasai hubungan seks. Kami tak sabar tunggu nak kahwin. Takkan nak kahwin baru kami boleh buat. Sekarang pun kami boleh buat lah. Ini budaya-budaya yang telah sampai kepada negara Iran. Baik. Jadi apabila dalam satu negara itu ataupun dalam satu tempat itu maksiat bermaharajalela, walaupun ada setengah tempat dalam tempat yang sama, ibadat berjalan macam biasa, kuliah maghrib berjalan macam biasa, tetapi maksiat lebih banyak daripada ibadat, maka tetaplah Allah turunkan bala. Di hari kiamat barulah Allah bangkitkan kita sama-sama untuk dihisab mengikut amalan masing-masing. Tak boleh kita kata, oh tak adil lah Tuhan, kalau mari gempa bumi kami hak semayang pun kena. Yang jahatnya orang tak semayang, pasal apa kami hak semayang kena? Itu yang saya sebutkan tadi, itu hak Allah. Hak Allah. Nak kata apa, kita ni hak Allah.
Tetapi di hari kiamat Allah bagikan keadilan kepada kita. Baik kita akan diuruskan dengan cara yang baik. Jahat kita akan dibalas dengan cara yang jahat. Ngikut amalan masing-masing. Cara mati wallahu a'lam. Baik, itulah dia kisah berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hadis Rasulullah tentang peristiwa di akhir zaman yang akan berlaku dan pasti berlaku, menceritakan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dan ini baru pendek, di bahagian belakang akan ada lagi huraian tentang Ya'juj dan Ma'juj secara lebih detail. Di mana tempat dia keluar, di mana Ya'juj dan Ma'juj mati, bagaimana boleh membunuh Ya'juj dan Ma'juj, dan siapakah yang akan membunuh Ya'juj dan Ma'juj akan disebut dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang pada muka surat di tengah. Ia ni baru pengenalan tentang akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Dia akan keluar di satu tempat, Nabi sebut nama tempatnya. Dan mula-mula dia akan sampai di satu kolam, Nabi sebut nama kolam tu. Kemudian dia akan menakluk seluruh dunia. Sampailah satu tempat dia tidak boleh takluk. Akhirnya di tempat itulah golongan dan bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan mati. Dan selepas mati pun Nabi cerita lagi apa akan berlaku kepada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Itu kuliah akan datang. Ya, dapatkan edisi siasat yang terkini. Jangan tinggal lah. Tonton tinggal kuliah ni pakai tak dapat lah apa negeri dia. Saya boleh sebut negeri tempat Ya'juj dan Ma'juj keluar ialah negeri Syria, daripada sebuah gunung di negeri Syria. Dalam hadis Nabi sebut tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kita akan baca Ya'juj dan Ma'juj dalam kuliah akan datang. Ya, saksikan edisi siasat apa kejadahnya. Sekarang ni bahasa yang paling terkenal, apa kejadahnya. Orang marah ke dia, apa kejadahnya gitu dia. Macam-macam. Apa kejadah tu dia marah, dia orang marah. Tapi orang katok orang tak marah. Apa lagi bahasa yang kita lebih baik nak sebut pada orang yang bunuh pembantu rumah dan membunuh budak 2 tahun, budak yang diasuh. Dah lah bunuh pembantu rumah tu, bunuh pula budak yang diasuh. Pembantu rumah tu asuh 2 tahun, ditikam 2 kali. Apa perkataan yang lebih baik nak sebut pada pembunuh tu? Bukankah bahasa apa kejadahnya itu bahasa yang paling sopan untuk dia? Takkan nak sebut apa sebab bunuh dia, tak. Masa tu kena kasar, apa kejadahnya hari ni manusia, orangnya macam binatang. Budak kecil yang tak tahu apa sanggup ditikam 2 kali, 2 tahun dibunuh, ditikam 2 kali. Pergi sekolah umur 10 tahun, ditarik dalam semak, dirogol, dibunuh. Bahasa apa yang lebih sesuai nak sebut pada pembunuh tu? Bukankah bahasa apa kejadah? Tapi orang pikai dia, orang bertikai orang yang sebut apa kejadah tu. Baik, kita masuk bab yang baru. Bab maja'a fil mariqah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis sifat-sifat orang yang keluar daripada agamanya. Kita nak baca satu hadis, kisah bagaimana orang-orang yang keluar daripada jalan agama, yang keluar daripada landasan agama, bukan keluar daripada agama, keluar daripada mengikut cara agama, dalam berjanji, dalam bercakap, dalam berurusan, tidak mau mengikut kaedah agama. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, adalah makna dan maksud keluar daripada agama di sini ialah keluar daripada melazimkan diri berjalan sebagaimana kehendak agama. Itu yang kata al-mariqah itu. Bukan keluar masuk Hindu, masuk Kristian, bukan. Keluar daripada agama di sini maksudnya ialah keluar daripada jalan agama, tidak mau ikut cara agama, tidak mau pakai landasan agama, tidak mau menggunakan teknik yang telah diajar oleh Rasulullah. Syura tak mau pakai, perbincangan tak mau pakai, dan kalau ada perbincangan pun menggunakan tipu daya, khianat. Ini dia jalan yang disebut jalan yang tak mau keluar, yang tak mau ikut daripada agama. Baik, kita baca macam mana yang kata tidak mahu mengikut jalan agama ni. Seperti satu kaum yang telah berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah, khalifah yang keempat, Amirul Mukminin. Khalifah Rasulullah gelaran yang dipakai mula-mula kepada Sayyidina Abu Bakar, khalifah Rasulullah.
Bila masuk zaman Sayyidina Umar, khalifah Rasulullah ditukar kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah orang yang mula-mula sekali digelarkan kepada dia Amirul Mukminin. Selepas itu barulah digunakan pada khalifah-khalifah yang lain. Hanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar orang menggelarkan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Tapi dalam kitab ni dia pakai juga untuk Sayyidina Ali yang menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang keempat, iaitu keluar kaum daripada taatkan khalifah Rasulullah. Adanya golongan yang menentang Sayyidina Ali sebagai khalifah dan dinamakan orang mereka itu dengan nama golongan Khawarij, golongan yang keluar, Khawarij, orang-orang yang terkeluar. Maka sebab keluar mereka daripada taat akan khalifah Rasulullah Sayyidina Ali, seperti ini ceritanya. Ni dia, panjang. Malam ni kita dengar cerita sejarah tawarikh, ya, kata tarawih. Sirah perjalanan kita, tarikh kita. Daripada mana munculnya golongan Khawarij, golongan yang keluar, dan bagaimanakah mereka ini disebut sebagai golongan yang terpisah daripada landasan benar. Tersebut di dalam sejarah adalah pada masa berlaku peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Kedua-duanya adalah orang kuat Rasulullah. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah. Sayyidina Ali adalah sepupu kepada Rasulullah. Sayyidina Ali adalah sahabat kanak-kanak Islam yang awal sekali berperang dengan Sayyidina Muawiyah yang menjadi gubernur di Syam. Muawiyah adalah anak kepada Abu Sufyan. Muawiyah adalah ipar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang lain, ipar. Muawiyah adalah orang yang menulis wahyu Al-Quran, wahyu dia tulis. Dia menjadi orang yang dipercayai oleh Rasulullah. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Tetapi takdir Tuhan menemukan mereka dalam peperangan. Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Muawiyah yang mengakibatkan puluhan ribu umat Islam meninggal di dalam peperangan. Bila berlaku sahaja peperangan yang mengorbankan ribuan manusia itu, lalu berkatalah Muawiyah dan orang-orang kanannya kepada Sayyidina Ali dan orang-orang kanan Sayyidina Ali, "Ya Ali, apa yang kita bermati-matikan dalam perang ni, dan kita menghabiskan jiwa muslimin berbunuh-bunuh, sama-sama orang Islam." Mula-mula yang mengesyorkan perdamaian ialah Muawiyah. Muawiyah kata dekat Sayyidina Ali, apa yang kita bersusah-susah nak perang ni, habis orang Islam mati belaka. Marilah kita bersatu, marilah kita pakat, wahai Ali, kita buat gencatan senjata. Cakapnya manis lah, cakapnya manis. Kita duk berperang, orang lain duk senang. Yang rugi kita. Sudah sampai masanya kita bersatu, kata dia. Nampak? Ini sejarah 1000 tahun yang lepas. Marilah kita berdamai, mencari maslahah kita dan muslimin. Bolehlah engkau himpunkan orang-orang besarmu dan kami menghimpunkan orang-orang besar kami. Kita bermesyuarat, kita bincang elok-elok. Sayyidina Ali hantarkan wakil, kami juga menghantarkan wakil. Masing-masing kita berbincang, cari titik perdamaian. Kita boleh masuk dalam komponen kita. Gitulah umpamanya. Dan kemudian daripada itu, bolehlah orang-orang besar dan orang-orang yang berilmu bagi kita dan orang yang bijaksananya mentadbirkan hal antara kita. Kata Muawiyah, aku boleh lepaskan jawatan aku, kamu juga boleh lepaskan jawatan kamu. Kemudian kita biarkan orang menentukan siapakah yang layak menjadi khalifah. Aku pun bukan nak jawatan sangat, kata Muawiyah. Kalau dah ada orang lain buat-buatlah. Lani kita berdamai aja. Duk bergaduh apa guna umat Islam kita duk mati sama-sama kita. Kalaulah kata dalam pertemuan wakil-wakil kita nanti mereka menyuruh kita letak jawatan, tak apa, aku letak jawatan, kamu pun letak jawatan. Kita runding siapa yang boleh jadi khalifah. Kalau mereka tak mau kita berdua, lantik orang lain, tak apa, lantik orang lain pun tak apa.
kata Muawiyah kepada Sayyidina Ali. Apakala didengar oleh orang-orang besar dan tentera sebelah Sayyidina Ali akan perkataan yang demikian. Lalu mereka berkata kepada baginda Ali, ya Khalifah Rasulullah, adalah barang yang dikatakan oleh Muawiyah dan orang-orangnya itu bagus. Kata orang-orang belah Sayyidina Ali, baguslah tuan, perkataan Muawiyah itu cukup bagus. Apalagi yang kita nak bergaduh, apalagi yang kita nak berperang. Nampak? Dan pikirannya elok. Marilah kita ikut, marilah kita lihat. Mereka jumpa Sayyidina Ali, mereka minta Sayyidina Ali pun berhentikan peperangan itu dan buat perdamaian. Tapi Sayyidina Ali satu orang yang pandangannya jauh ke hadapan. Apa jawab Sayyidina Ali? Adalah semua perkataan ini semuanya tipu daya belaka.